Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman dan hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana anda boleh membuat satu surat jualan, satu bahan promosi yang membunuh. Jadi kita mulakan. Perkara yang paling penting bagi saya ialah research. Satu perkataan saja, research. Research merupakan perkara paling penting di dalam mana-mana marketing endeavor. Tidak kira sama ada anda mahu membuat sales letter, email atau apa-apa sahaja. Paling penting dalam pemasaran ialah anda perlu buat research. Anda nak buat niche, apa yang anda buat? Anda buat research. Anda nak masuk apa-apa niche, diet ke, fitness ke, diabetes ke, apa-apa pun, research yang penting. Anda perlu mengetahui produk anda, pesaing anda dan pelanggan anda. Ini tiga perkara paling penting di dalam pemasaran, iaitu produk anda, pesaing anda dan pelanggan anda. Apa feature produk anda? Apa yang dia boleh buat? Dan apa manfaat atau benefit yang akan prospek anda dapat? Pesaing anda, apa yang diorang boleh buat? Apa manfaat yang diorang boleh berikan kepada pelanggan anda? Dan pelanggan anda sendiri, apa yang menyebabkan mereka membeli? Apa yang bermain di dalam fikiran mereka? Dan kenapa mereka patut beli produk anda? Dan jika anda tak tahu semua ni, confirm gagal. Saya pernah melihat pelbagai cara marketing gimmick yang dilakukan oleh usahawan-usahawan tempatan, yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan jualan, tapi malangnya mereka kekurangan salah satu atau semuanya di dalam bahagian ini. Mereka tidak kenal pelanggan mereka. Mereka buat produk, oh inilah paling hebat, inilah package internet, package business internet paling hebat yang mereka akan dapat, dan of course they fail because they cannot prove that this product can bring their customers money. Dan anda mungkin berjaya jika anda bertuah. Serius. 1 dalam 1,000, mungkin 1 dalam 10,000 pun tidak berjaya. Dan jika anda mahu membuat surat jualan, anda perlu pastikan surat jualan anda hebat. Anda perlu mulakan surat jualan anda dengan bang. Fikirkan, apabila anda membaca surat jualan, apabila anda mendapatkan produk ini, kenapa anda membaca surat ini daripada awal sampai habis? Anda pastinya tertarik dengan apa yang dikatakan pada perenggan pertama. Jika tidak perenggan pertama, DPS. Jika tidak DPS, di mana-mana sahaja. Anda berminat dengan apa yang ditulis. Dan kenapa? Kenapa anda membaca? Ini sebagai contoh, salah satu sales letter yang bakal dibuat. Apa yang anda baca ini akan menyebabkan anda berasa sakit hati. Sebelum ini, rahsia ini sering digunakan oleh underground marketer yang sentiasa menjana $1,200 atau RM4,500 sehari. RM4,500 tu main bantai je. Saya malas nak guna kalkulator. Dan yang sedihnya, walaupun saya boleh memberikannya kepada anda, anda mungkin tidak boleh menggunakannya. Walaupun saya bagi, tapi anda tak boleh guna. Take away effect. Kalau anda belajar teknik-teknik Franken, salah seorang web guru, marketing guru, anda mungkin akan perasan teknik-teknik ini di dalam sales letter yang telah dibuat beliau dan beberapa di dalam sales letter saya. Ini merupakan curiosity in effect. Orang nak tahu kenapa benda tu berlaku, kenapa benda tu saya tak boleh guna. Anda perlu memastikan mesej jualan anda mampu menarik minat. Itu paling penting. Bayangkan anda buat sales letter. Mungkin anda bercakap benefit itu, benefit ini. Tapi kalau membosankan, tidak berguna. Saya pernah membaca pelbagai sales letter sebegitu. Dan ianya betul-betul menyakitkan hati kerana walaupun mereka nak bayar saya untuk edit, tapi nak edit lagi susah daripada nak tulis. Dan bagaimana untuk memastikan anda mempunyai surat jualan yang menarik minat? Anda boleh memberikan satu fakta yang tidak ramai orang ketahui tetapi benar. Sertakan URL, klip, surat khabar ke apa-apa, anda scan dan anda post ke dalam sales letter anda.
Anda boleh lihat di banyak laman web, terutama yang berkaitan dengan sex education dan rahsiaemas.com. Itu pun ada yang menunjukkan anda berkata benar. Okey, anda berkata benar, anda tunjuk fakta tu, anda bagi impaknya sebaik mungkin, impaknya sebesar yang mungkin dengan menyertakan klip tu sekali untuk menunjukkan anda berkata benar, anda tidak menipu mereka. Menunjukkan kepada pembaca bahawa apa yang mereka baca itu akan memberi manfaat kepada mereka. Apa asal mereka patut baca surat jualan tersebut? Apa manfaat untuk mereka? Sebagai contoh, sila tutup pintu, tutup TV atau sebarang gangguan kerana maklumat di dalam ini amatlah sulit, tetapi ianya akan membantu anda untuk menyelesaikan masalah di dalam kamar anda. Anda tahulah apa yang saya katakan, bukan? Anda mungkin tak nampak secara direct, tetapi jika anda melihat di sini, tetapi ianya akan membantu anda untuk menyelesaikan masalah di dalam kamar anda. Anda tahulah apa yang saya katakan, bukan? Okey? Anda faham? Okey. Jadi, apabila anda berjaya membuat satu opening sales yang dikatakan menarik, dikatakan mampu menarik mata pembaca untuk membaca ke perenggan seterusnya, anda perlu pastikan mesej jualan tersebut ibarat satu kisah cerita. Kenapa anda baca buku? Kenapa anda baca surat khabar? Sebab ianya cerita. Cerita yang menarik, romantik kadang-kadang. Kisah menjadi hero daripada seorang yang miskin, daripada seorang yang susah jumpa sesuatu, menyelamatkan seseorang, berjumpa dengan sesuatu, jadi hero. Rags to riches, daripada miskin jadi kaya. Kenapa? Macam mana? Ceritakan. Penemuan terbaru, anda berjumpa dengan seorang Sifu yang mengajar anda teknik kungfu yang hebat sehingga anda boleh mengalahkan 16 orang serentak. Ceritakan. Kisah rahsia terpendam. Apa sesuatu benda yang ramai orang tak tahu tapi anda tahu dan anda tahu dapat menyelesaikan masalah mereka. Beritahu. Jadi semua ini penting. Walaupun nampak mudah, tapi anda sendiri jarang tengok, bukan? Apa yang anda perlu buat untuk menulis surat jualan? Ini perkara wajib yang anda perlu buat untuk menulis surat jualan. Pertama, jawab soalan-soalan yang mungkin timbul apabila mereka membaca surat jualan anda. Apa soalannya? Produk. Apa jenis produk tu? Apa produk tu boleh buat? Apa manfaat produk tersebut? Apa yang menyebabkan orang tertanya-tanya? Jika anda merupakan salesman, bekas salesman, anda beritahu, anda cuba fikirkan apabila anda berdepan dengan mereka, apa yang mereka tanya jika anda berdepan dengan mereka. Nak tanya pasal produk ke, nak tanya pasal warna ke, nak tanya pasal apa-apa, tulis. 3 alasan mudah kenapa orang tak beli ialah harga, kualiti dan tak perlukannya. Dan tak perlukannya adalah alasan common, amat-amat common. Mereka cakap mereka tak perlukannya kerana mereka sebenarnya A, tak ada duit, B, tak nak beli, C, tak percayakan dah. Harga, memang ramai orang cakap pun common. Cakap ada orang lagi murah. Sebenarnya mereka nak haggling. Tapi anda boleh bagi alasan kenapa ianya agak mahal berbanding dengan kompetitor anda. Kualiti. Ini anda perlu buktikan. Buktikan dan buktikan kenapa produk anda berkualiti. Supaya mereka boleh membeli. Buktikan bagaimana? Dengan memberikan statistik, dengan memberikan testimonial, dengan memberikan news clip dan memberikan segala apa yang mereka boleh gunakan sebagai bukti bahawa produk anda berkualiti. Cuba bayangkan kalau mereka memberitahu rakan mereka tentang produk anda. Takkan dia nak cakap produk anda tak berkualiti tapi nampak best jadi beli. Bagi mereka alasan yang logik untuk membelinya.
Senaraikan semua soalan tersebut dan jawab semua soalan tersebut. Jangan tanya atau jawab soalan yang tidak relevan dalam surat jualan anda. Jangan cakap tentang adik anda, mak anda, keluarga anda, sejarah anda kecuali ianya berkaitan. Contoh, mak ada diabetes tapi boleh. Cerita apa yang dia buat kalau dia menggunakan produk anda. Jangan cakap tentang adik anda kalau tak ada kaitan. Jangan cakap pasal mak anda kalau tak ada kaitan. Dan ingat, hanya tulis benda yang berkaitan sahaja. Mungkin anda boleh kenalkan nama diri anda, kenalkan pasal diri anda sebagai satu tool untuk membina kredibiliti. Selain itu, jangan. Dan berikut merupakan satu contoh daripada sales letter saya yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Dan, is this really what I want? If I am right, you probably are thinking, should I get this? And believe me, I ask myself a lot too when I want to write this system for you. But here's the point. Either you make the money or someone else will. That's it. It's business, people. Nothing more, nothing less. Either you eat or be eaten. Dan surat jualan di atas menjana RM5,000 atau lebih kurang RM4,000. Untung bersih dalam masa 3 hari saja. No product launch, no affiliates, no joint venture. Apa yang akan anda buat? Apa yang akan anda buat dengan ilmu yang akan anda dapat? Sebab inilah penting untuk anda belajar copywriting kerana anda perlu mengetahui macam mana untuk menjual. Copywriting ialah salesmanship in print. Jualan dalam tulisan, dengan kata lain, copywriting ialah jualan dalam tulisan sama ada dalam bentuk video, audio ataupun plain old text. Video. Apabila anda bercakap, bukankah anda sedang berfikir apa yang patut anda cakap selepasnya? Walaupun bukan secara conscious, ia mungkin dalam unconscious feeling. Dan kedua, susun seperti anda sedang berborak dengan rakan anda. Cuba bayangkan anda lepak makan dengan kawan anda. Mana yang akan anda kata dahulu? Apa yang akan anda cakap apabila anda mahu memperkenalkan atau memujuk rakan anda untuk membeli? Bagaimana anda akan memulakan perbualan anda? Bagaimana anda mahu mengukurkan kredibiliti produk tersebut? Cakap, produk ni bagus tak? Macam mana anda nak cakap produk itu sesuatu yang anda perlukan, yang prospek anda perlukan? Maaf. Bagaimana anda mahu menjual idea yang produk itu akan menyelesaikan masalahnya? Jika kawan anda tu ada masalah, macam mana anda nak bagi tahu produk tu, feature dia akan menyelesaikan masalahnya? Kenapa ianya lebih baik daripada produk di luar sana? Kenapa? Anda beritahu. Tidak semestinya lebih murah, tidak semestinya lebih kualiti. Mesti ada certain features atau certain difference between your product and the others in the market. Dan peringatan untuk soalan terakhir, kenapa ianya lebih baik daripada produk luar sana? Hanya jawab soalan ini jika persaingan sengit. Anda tidak mahu pembaca mengetahui alternatif ada di luar sana. Jika produk anda di dalam pasaran yang hangat seperti weight loss market, anda perlu beritahu kepada pembaca anda kenapa produk anda adalah lebih baik daripada produk di luar sana. Okey? Ingat. Dan jaminan. Penting gila. Memang penting. Diorang merupakan suspek, tidak yakin untuk beli. Diorang tertunggu di atas pagar. They're sitting on the fence because they're not convinced that you can sell, that they can get something from it. Salah satu cara ialah dengan menawarkan jaminan kualiti dan cara paling selalu digunakan ialah jaminan wang balik. Saudara saya, guna dulu baru minta jaminan. Baru minta. Ianya, maaf saya, jaminan kualiti tambah jaminan wang balik. Ianya apabila macam ni, apabila mereka membeli produk tersebut, mereka perlu gunakannya. Guna. Dan jika ianya tidak membantu mereka, mereka boleh minta wang mereka balik dan that's it, deal. Tak ada masalah, tak ada rasa takut. 365 hari jaminan saya bagi.
Kerana research menunjukkan lagi panjang jaminan, lagi untung anda boleh jadi. Okay? Dan ini perkara terakhir, close the sales. Jangan lupa untuk menyatakan manfaat mereka semasa anda mahu menutup surat jualan anda. Apabila anda sedang menulis surat jualan anda perlu cakap ini manfaat dia, manfaat-manfaat. Anda perlu ulang apa manfaat yang anda cakap di pada bahagian awal, tengah. Dan pada apabila anda mendeskripsikan produk anda. Apabila anda beritahu tentang produk anda beritahu semula di dalam cara yang lain, in a different way at the end of your letter. Jangan lupa memikirkan diri anda sebagai prospek. Apa yang akan anda buat? Apa yang akan anda buat? Apa yang akan berubah dengan mendapatkan produk itu? Apa perubahan positif yang akan berlaku dalam hidup mereka? Perkara ini semua penting. Anda tulis semua tu, lepas tu anda boleh tulis lah. Sila klik di sini untuk membeli. Lepas tu anda boleh PS, sign. Lepas tu PS, ini sebab lain untuk beli. Anda perlu tulis sebab kenapa anda perlu beli. Kenapa prospek anda perlu beli. Dan sebagai penutup, membuat surat jualan tidak susah jika anda tahu bagaimana. Membuat surat jualan memerlukan anda untuk memahami psikologi manusia dan sebab kenapa orang membeli. Yang logik dan yang emosional. Secara logiknya anda berbeli kereta Proton Wira adalah kerana anda merupakan seorang yang patriotik. Dan secara emosionalnya anda beli Proton Wira adalah kerana anda tidak mampu untuk membeli Mercedes-Benz. Betul tak? Jika saya boleh, anda juga boleh. Jika saya boleh menulis surat jualan yang mampu menolong klien-klien saya untuk mendapat keuntungan, anda juga boleh. Ingat, 1000 miles journey begins with one small step. Kata Taoist philosopher. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.